Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat petang. Okey, kita sambung bahagian yang keempat, berkenaan dengan stack. Okey, sebelum ni saya dah membuat demonstrasi berkenaan dengan uh, stack operation. Okey, stack operation saya dah membuat demonstrasi. Kemudian ini adalah uh, senario yang saya menggunakan kaedah apabila top adalah negatif 1. Top adalah negatif 1. Di mana saya buat? Saya buat di mana? Saya membuat initialization process negatif 1. Bermaksud stack adalah empty sebab indeks tidak bermula dari negatif 1. Indeks bermula dari kosong di dalam array. Okey. Okey, sekarang ni kita tengok programming kod segmen yang terdapat di dalam slide ni. Okey, contohnya pop. Okey, kita akan buat comparison pop dengan yang sini dengan apa yang saya buat. Okey, sekarang ni kita akan tengok item 6 adalah pop. Objek ni terpulang lah. Kita boleh letak primitif data type ataupun integer, double, float dan sebagainya, ataupun ada merujuk kepada kelas, contoh kelas student, employee, staff atau mana-mana yang berkenaan. Okey, if item equal to 6, if item 6 is equal to 0, kenapa digunakan 0? Contoh di sini saya menggunakan negatif, saya menggunakan minus 1. Okey, minus 1. Stack.link maksud sini contoh stack.link adalah dia akan return 4. 4 ditolak dengan 1 adalah 3. So maksud 3 ni stack.link minus 1 akan merujuk the last index dalam array stack ni. Sebab stack akan bermula dari kosong, index akan bermula dari kosong sehingga 3. Okey. Tetapi di sini you kena twist sikit. Di sini untuk nak create empty stack dia akan initialize kosong. Berbanding di sini saya buat untuk empty stack saya buat negatif 1. Okey. Tetapi di sini empty stack dia akan jadikan kosong untuk item 6. Okey, item 6 itu beza dia. Okey. So tengok di sini. Apa yang katakan sekarang ni katakan ini okey, katakan saya gunakan ini, saya gunakan kaedah yang ini pula. Okey, saya gunakan kaedah dan slide. Okey, ini kaedah yang lain lah. Katakan saya gunakan apa yang saya buat? Okey. Okey, saya gunakan kaedah ini. Ya, saya tak record lagi masa. Okey. Contoh saya gunakan konsep yang bukan merupakan top sama dengan negatif 1. Okey, saya gunakan kaedah ini. Di mana yang saya? Okey. Pop. Katakan okey, saya ingat saya gunakan mana? Saya nak gunakan push dulu. Push. Okey, saya nak gunakan push. Kita akan tengok perbezaannya. Okey. Pop item 6 sama dengan kosong. Yang saya buat item 6 sama dengan if item 6 sama dengan kosong, dia akan display. So bermaksud apa maksudnya di sini? Item 6 dalam konteks ni item 6 sama dengan kosong adalah tidak ada data di dalam stack. Tidak ada data di dalam stack. Okay, so jikalau item 6 tidak sama dengan kosong, maksud cuba kita tengok. Katakan saya ambil satu contoh. Ini contoh yang lain tak sama dengan contoh di atas.
Sini saya buat, saya delete lah. Saya delete kolom, kemudian saya letak sini. Katakan sekarang ni dah ada data 3, saya buat 20, 40, okey, katakan 50. Okey. So di dalam konteks ini, di dalam konteks ni item 6 di dalam konteks coding ni, item 6 ni adalah okey, saya cuba. Di dalam konteks ni katakan the current stack yang kita ada. Dalam konteks ni item 6 ni adalah bernilai 3. Okey. Item 6 ni adalah bernilai 3. Item 6 ni dalam konteks coding ni, item 6 ni bukan memegang nilai indeks bagi the newest item. Ingat, dalam konteks ni item 6 ini bukan memegang ataupun bukan menyimpan nilai indeks bagi the newest item. Sebab newest item di sini adalah 50 dan disimpan pada indeks 2. Tapi ini adalah item 6. Di item 6 sini merujuk kepada bilangan item. Kalau sebelum ni saya buat item 6 ni adalah merujuk kepada nilai indeks bagi the newest item. Okey, tu dalam konteks ni bukan. Dia merujuk kepada bilangan item. Okey. So, sekarang ni kita tengok if item 6, sekarang kita nak gunakan port. If item 6 is equal to 0, item 6 is kita buat di sini. If item 6 is equal to 0, item 6 sekarang adalah 3. Sebab dia merujuk ke sini. Item 6 adalah 3. Okey. So, 3 tidak sama dengan kosong. 3, adakah 3? Saya ulang balik. Item 6 ni adalah 3. 3 sama dengan kosong? Tidak. Dia akan false. So, dia akan pergi sini. Tengok apa yang dibuat di sini. Okey. Saya copy sini, saya masuk di sini. Okey. Tengok. Di sini ada dua statement yang berlaku. Pertama sekali, item 6 menjadi item 6. So, di sini dia akan jadi item 6 ataupun kita sebut sebagai macam ni lah, senang. Item 6 plus minus 1. Okey. Kemudian dia akan buat baru dia akan buat stack item 6. Okey, nampak tak perbezaannya? Implementation dia adalah berlainan. Okey. Item 6 minus ataupun you boleh buat minus. Dalam kes ni tak ada apa-apa perbezaan lah. Item 6 minus ataupun minus item 6. So, maksud daripada 3. Okey, sekarang kita tengok item 6. Saya ulang balik. Item 6 ada 3 sebab ada 3 data. Dalam konteks yang coding ni, 3 sama dengan 0, tidak. So, dia akan pergi sini. Return stack minus item 6. So, apa yang terjadi? Di sini adalah you akan dapat, contoh sini dia akan jadi apa? Dia akan jadi item 6 daripada 3 menjadi item 6 menjadi 2. 3 tolak 1 menjadi 2. So, dia akan jadi stack item 6, nilai item 6 sekarang adalah 2, bukan lagi 3. Item 6 adalah 2, bukan lagi 3. So, dia akan jadi item 6 sama dengan, so dia akan return item, dia akan return stack 2. So, dia akan return stack 2 ni. So, dia akan pop. Tapi di sini tak complete sikit, tak complete. Sepatutnya dia kena buat proses penghapusan. Contoh dia letak dia akan letak, katakan apa ni, contoh seperti mana yang saya buat di mana, contoh dia kena buat macam ni lah. Contoh, okay, dia kena letak kosong, okay, pada item yang nak di delete, okay, ataupun dia letak null bagi nilai string, nilai null untuk bagi string ataupun nilai bagi kelas, objek yang di-create daripada kelas.
Okey. Okey, itu yang masukkan. Okey, maksud kalau ikut di sini dia tak betul hapuskan, dia just return saja. Sepatutnya dia kena remove. Okey, remove. Okey, itu maksudnya. Kemudian okey, push pula. Okey, push. Bagaimana push berlaku? Push. Okey, push. Sekarang ni katakan kalau ikut sini dia dah bila kita buat pop tadi item 6 ada 3. So kita buat pop. Okey, bila kita punya pop yang inilah yang di sini. Okey, bila kita punya pop. Okey, saya pop. Okey. Okey, pop. So dia akan pop. So saya ulang balik. Bila pop, sekarang ni nilai ni adalah item 6 ada 3 sebab dia merujuk kepada bilangan item, bukan indeks semasa tau. Bukan indeks pada the newest item. So dia akan pop, kemudian so dia akan buat benda ni lah. Sebab item bukan bernilai kosong, bernilai 3. 3 sama dengan kosong tidak. So dia akan buat benda ni. So you akan dapat macam ni lah. So item 6 akan mana-mana sebab dia nak pegang nilai indeks, nak return nilai indeks. Okey. Kemudian kita nak push. Okey, dalam kes ini kata andaikan bila dia dah panggil pop, so dia dah menjadi, katakan dia dah hilang, dia dah menghapuskan 50 ni. Okey, dia dah menghapuskan 50. Okey, dah hapuskan 50. Sepatutnya kalau ikut di sini di mana dia? Sepatutnya di sini dia kena tambah satu lagi. Bukan pick. Push ni sepatutnya dia akan buat, kalau saya dia akan sebab dia ada objek. Bila objek senang je, kita akan buat, kita akan letak apa ni? Ni saya tak komen lah, senang. Okey, tak komen. So mula saya akan buat delete item. So mula kalau ikut di sini dia akan kena buat item 6 minus sebab okey, sebab dia memegang nilai item. Okey, memegang nilai item. Kemudian saya akan buat stack. Contoh delete item, saya buat stack item 6. Okey. Cuba bayangkan sekarang ni 3. Sekarang ni nilai item dah 3. Nilai bilangan data adalah 3. Bila kita pop, akan buat return stack mana-mana item. So maksudnya nilai item akan decrease dulu, akan berkurang menjadi daripada 3 menjadi 2 sebab dia nak retrieve indeks data yang disimpan pada indeks 2. Okey, so item 6. Kemudian apa yang saya buat, contoh katakan di sini saya buat sini okey, saya ambil nilai 50 tadi, nilai 50. Kemudian di mana ya? Kemudian saya buat satu lagi, iaitu dah delete. Kemudian saya akan buat stack. Saya akan delete nombor tersebut, stack item 6. Stack item 6. Okay, kalau dia ada objek, kita akan letak null, so hilang. So barulah kita akan return. Ada satu kita akan return apa? Kita akan return delete item.
Okey, ini yang telah saya buat lah. Okey.